Baik, salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung untuk bab 8 ni. Bab untuk tingkatan 1. Di mana kita akan bincang tentang sudut. Sudut bagi garis yang bersilang, yang bertemu. Dua garis yang bertemu. Seterusnya kita akan bincang subtopik yang seterusnya mengenai sudut juga. Tetapi dua garis ini dia berselari antara satu sama lain. Dan kita akan bincang juga garis ini berselari, tetapi dia akan bersilang. Dua garis selari ini dia akan bersilang dengan satu garis rentas lintang. Okey, garis rentas lintang, maka dia akan membentuk sudut. Okey, mari kita lihat dulu sudut bagi garis bersilang. Okey, recall balik apa yang kita dah belajar. Siapa dah belajar? Okay, namakan sudut bertentang bucu. Sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan antara dua gambar rajah di bawah. Okay, di bawah itu, siapa dia dah muat turun atau print buku kerja ni, boleh tulis di bawah ni. A ni sudut apa? Sudut bertentang bucu ke atau sudut bersebelahan? Pilih salah satu, jawapan je. Dan B juga. Pilih salah satu jenis sudutnya. Okay, dapat? Jadi sudut ni bertentang bucu. Bertentang bucu. Jadi kita lihat sudut yang bertentang bucu ni, sudut A adalah sama dengan sudut C. Okey, sudut bertentang ni, sebab dia bertentangan A dengan C kan, bertentang dia bertentangan antara A dengan sudut A dengan C, maka sudut A sama nilai dengan sudut C, ataupun saiz sudut A sama dengan saiz sudut C. Itu juga sudut yang mencancang ni, sudut B sama dengan sudut D. Boleh? Ini apabila dua garis bertemu, dia bersilang antara satu sama lain. Baik, seterusnya yang B ni sudut apa? Sudut bersebelahan. Di mana jumlah sudut X tambah Y sama dengan 180. Ini juga dia adalah dipanggil apa? Sudut apa? Kalau sifat sudut dia. Sudut apa tu? Sudut garis lurus. Sudut garis lurus ni jumlah dia 180 darjah. Jadi setiap soalan selalunya ada sifat sudut ni ataupun sudut bersebelah ni. Dia akan tanya, dia akan bagi satu garis lurus, maka kita kena cari salah satu sudut ni. Lepas tu baru dia suruh cari sudut yang lain. Nanti kita lihat soalan bentuk ataupun contoh soalannya. Jadi sudut bersebelah ni selalunya popular untuk soalan-soalan PT3. Untuk soalan peperiksaan, dia akan tanya sudut garis lurus ni bersama dengan sudut-sudut lain. Sudut bertentang bucu, sudut sepadan, sudut pendalaman, dia akan tanya bersama-sama dengan sudut bersebelah ni. Jadi alert,
sudut garis lurus ni popular selalu ditanya. Jadi bila contohnya X, kita tahu nilainya, nak cari Y kan. Jadi kita akan tolak 180, tolak Y, kita akan dapat, ataupun tolak dengan X, kita akan dapat Y. Boleh-boleh? Ada soalan tak tentang soalan ataupun sudut bertentang bucu? Sudut bersebelahan? Boleh jelas Okey, seterusnya. Kita tengok contoh soalan Kita tengok contoh soalan untuk konsep dua jenis sudut ini. Okay, kita baca soalan. Samakan dengan awak punya buku kerja kan. Dalam raja AOB. 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 Dan COD adalah garis lurus. Ini antara penyataan yang popular selalu ditanya. Dia kata AOB dan COD ialah garis lurus. Kemudian diberi sudut BOE. Di mana BOE? BOE 74 darjah. Sudut ni BOE 74 darjah. Dan COE. COE 79 darjah. Cari sudut AOD. AOD. Okey, sebelum ni kita dah belajar sifat-sifat sudut kan. Ini sudut apa ni? Sudut cakar ke, sudut tegak ke, atau sudut refleks? Ini sudut refleks kan. AOD ni lebih daripada 90 darjah. Dan kurang daripada 180 kan, AOD. Jadi kita dapat anggarkan berapa saiz sudut AOD. Okay, kemudian kena cari sudut AOC. AOC. Ni sudut apa ni? Sifat sudut apa? Sudut tirus kan? Sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Jadi kita mesti dah tahu sifat-sifat sudut ni. Untuk buat soalan ni. Dah tahu sifat-sifat sudut. Kita dah tahu apa itu sudut bertentangan. Kita dah tahu sudut bersebelahan. Boleh? Baru kita boleh buat soalan ni Okey, kita pergi satu-satu Nak buat soalan ni kita kena faham dulu soalan dia Lepas tu kita tafsirkan bentuk ayat kepada persamaan. Dalam raja AOB dan COD ialah garis lurus. Apa maksudnya? Maksudnya jumlah sudut COD 180 darjah kan? Dan AOB adalah 180 darjah. Okay, bila kita lihat aja garis lurus, maksudnya jumlah sudut AOB dan COD adalah 180 darjah. Kemudian baru kita pergi langkah selanjutnya, kita rancang apa kita nak rancang. Kita lihat adakah dia sudut bertentangan bucu ataupun sudut apa? Bersebelahan. Jadi AOD ini adalah sudut bertentangan dengan sudut COD. Nampak tak? Siapa perasan bahawa jenis sudut AOD ni adalah sudut bertentangan ataupun sudut apa tadi? Contohnya yang sebelahnya, sudut bertentang bucu. Dia sudut bertentang bucu. AOD
sama dengan sudut COD. AOD sama COB AOD, sudut AOB sama dengan sudut COB. Dia jenis sudut bertentang bucu. Boleh? Okay, setakat ni siapa tak faham? Boleh Noriman, Imran boleh dia tak semestinya dia macam ni, dia mungkin dia bergabung antara dua sudut. As long dia bertentangan bucu, jadi kita boleh laksanakan. Kita rancang bahawa sudut AOD sama dengan sudut BOC. Sudut AOD sama dengan sudut BOC, itu sudut bertentangan bucu. Maka sudut BOC kita tambahkan 79 tambah 74 ataupun 74 tambah 79. Okey, sama dengan berapa? Boleh semak guna kalkulator, dapat berapa? $153 Betul tak? 153. Okey, betul. Jadi seterusnya kita soalan B. Okey. Kita dah tahu COD adalah garis lurus. Maka kita kena cari sudut AOC. Okey, apakah jenis sudut yang boleh kita selesaikan soalan B ni? Apa sudut yang berkaitan? Sudut bertentang bucu ke atau sudut bersebelahan? Kita rancang dulu. Jadi kita kena faham ke AOC ni. Jadi ada sudut COB ni. Sudut apa ni? Sudut bersebelahan kan? Jadi boleh tak cari sudut AOC? Okay. Cuba cari sudut AOC berapa? Kita buat dalam 1 minit setengah. Dapatkan apakah sudut AOC. Congak dulu, awak fikir tolak tambah dengan mindah, lepas tu baru awak buat jalan kerja dia. Buat jalan kerja cara algebra asas atau awak terus tolak. Tolakkan dengan sudut yang besar sekali. Apa sudut yang besar sekali? Jumlah sudut dia semua. Sudut AOB ni berapa jumlah ni semua sudut dia? Sebab AOB ni garis lurus kan? Apa maksud garis lurus? Jumlah ni berapa? AOB ni. Okay, siapa dah dapat boleh tulis saja dekat chat jawapannya. Cuba saja.
Okey, dapat? Dia mesti kurang daripada 90 darjah kan, sudut dia. Dan kurang daripada 70 kan. Berapa sudut dia? Dia sudut tirus kan, sudut tirus ni kurang daripada 90 darjah. Dan kurang daripada 45 darjah kan. Sebab kalau sudut 45 darjah, separuh daripada sudut 90 darjah kan. 90 darjah bagi 2, 45. Jadi dia mesti kurang daripada 45 darjah. Berapakah sudut AOC? Baik, siapa dia dapat 27? Dia dapat 27. 27 darjah, 27 darjah, 27 darjah. Jadi jumlah sudut AOB ni 74 campur 79 campur sudut AOC, jumlah dia 180 kan. Maka kita boleh cari sudut AOC tak? Boleh kan? Jadi 180 kita tolak 79 dengan 74. Dapat 27. Jadi jalan kerja juga kita boleh buat macam ni. Okey? Sudut bersebelahan sama dengan 180 darjah. Iaitu sudut AOC tambah sudut AOC tambah dengan sudut BOC sama dengan 180 darjah. Jadi sudut AOC tolak dengan 153 dapat 27 darjah. Betul? Okey Hafiz, selamat sejahtera. Kita tengah bincang ni sudut ni. Sudut garis bersilang Boleh dengar Muhammad Afif? Ada tak apa? Okey. Awak dah muat turun dan cetak buku kerja? Ada 2 line muka surat Link pautannya cikgu ada beri dekat chatting. Dah nampak tak? Kat atas sekali. Cuba klik, boleh masuk tak? Kalau ada printer awak boleh print 2 muka surat saja. Okey, Batrisha ni dia dekat luar Mungkin dia punya internet ni tak berapa kuat. Okey. Okey, Muhammad Afif dah dapat dah buku kerja. Dah muat turun Okey, kita sambung. Cikgu kena hantar balik. Okey. Cikgu dah hilang dia selalu hilang macam tu Okey, cikgu copy paste balik. Dapat tak? Okey dah. Okey, welcome. Kita teruskan Afif dah masuk topik ni tak? Bab 8. Dah masuk bab berapa dah? Tingkatan 1? Oh, bab 2 baru. Okey, bab 2 tak apa. Nanti kita akan ulang kaji baliklah. Kita lampau advance tapi untuk pengenalan kita belajar perlahan-lahan. Nanti cikgu akan ulang kaji balik bab 3, bab 2 Baik, kita teruskan.
Okay, sebelah ni cikgu ada beri nota. Nota dia yang paling penting untuk topik ni, sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Sudut bertentang bucu ni maksudnya dia bertentangan antara satu sama lain. Macam sudut A sama dengan sudut C. Itu maksud bertentangan. Maka bila bertentangan, sudut nilai dia sama. Contoh kalau A sudut dia 45 darjah, C pun 45 darjah. Okay, itu soalan B. Kita terus soalan C. Nanti boleh tengok rakaman. Okay, kita baca soalan C. Dalam raja AOB dan COD ialah garis lurus. Diberi sudut AOE 90 darjah. 90 darjah ni selalunya sudut tegak lah. Sifat sudut ni sudut tegak lah. Yang kita dah belajar sebelum ni. Dia mesti bentuk L. Lepas tu dia ada petak kat tengah-tengah tu, maksudnya 90 darjah lah nilai dia. Dan DOE, okay, DOE maknanya DOE sudut ini, sudut tirus ni sifat sudut tirus. Ini sifat sudut tegak. 51 darjah. Cari sudut BOC. BOC. Okay, sudut ni sifat sudut apa ni? Sudut reflect. Dia lebih besar daripada 90 darjah. Sudut reflect. Reflect. REFLEKS. Sifat sudut dia. Lepas tu dia suruh cari apa? Sudut AOC. AOC. Sudut AOC ni sudut tirus lah. Sebab dia kecil ataupun dia lebih kecil daripada 90 darjah. AOC. Okay, kita pergi satu-satu dulu. Rancang dulu. Apa kita nak buat? Kita fahamkan dulu. Dalam raja AOB. Kita pergi satu-satu. Dalam raja AOB dan COD. COD. Garis COD ialah garis lurus. Apa maksud garis lurus? Kita tafsirkan atau kita terjemahkan kepada persamaan, iaitu ataupun nombor sudut ataupun garis AOB dan COD ini adalah jumlah sudut dia 90 darjah tambah 90 darjah 180 darjah. Jadi sudut AOB jumlah dia semua 180 darjah. Sudut COD jumlah sudut dia semua 180 darjah. Maka kita tolakkan dengan sudut yang diberi, kita akan dapat jawapannya. Betul? Faham tak? Jadi sudut, dia suruh cari sudut BOC. Mana sudut BOC? BOC. Jadi sudut BOC adalah bertentangan dengan sudut AOD. AOD. Sudut COD bertentangan dengan sudut AOD. Maka dia jenis sudut apa? Sudut bertentangan bucu. Sudut bertentangan bucu. Okay, nampak tak? Kita bandingkan gambar rajah ni dengan nota ni. Di sebelah buku jawab tu, awak lihat sudut D sama dengan sudut B kan? Jadi sudut AOD sama dengan sudut COB ataupun BOC. Sebab dia kata BOC kan? Maka sudut BOC sama dengan sudut AOD. Boleh? Maka 51 darjah tambah 90 dapat 141 kan? 141 darjah. Okey, seterusnya cari sudut AOC. AOC. AOC.
Dan soalan beritahu COD ni 180 darjah kan. COD ni kata garis lurus yang kita faham. Maka kita tafsirkan bahawa sudut COD ni 180 darjah. Dia tak beritahu direct terus. Dia kata sudut COD ni 180 darjah. Tapi dia beritahu garis lurus saja. Garis lurus ni kita kena tafsirkan menjadi 180 darjah. Garis lurus ni maksudnya saiz sudut COD ni 180 darjah. Boleh tak kita cari sudut AOC? Okey, cuba awak congakkan dulu ataupun kiraan minda dulu, dapatkan sudut AOC berapa? Baru awak buat jalan kerja. Berapakah sudut AOC? Baik, kita buat dalam 1 minit. Dapatkan sudut AOC. Okey, dapat jawapan, terus awak tulis kat chatting. Dalam chat, apa jawapan dia? Okey, dapat? Jadi sudut COD jumlah dia semua 180 kan? 180. Di sini dia beri 81 darjah tambah 90 darjah. Maka kita tolak dengan 180 kan jumlah sudut dia. Sebab ni jenis sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan ni maksudnya jumlah dia 180 darjah. Nota ni awak boleh rujuk sebelum ni yang ni sudut bersebelahan. Ini sudut X yang tepi ni sudut X tambah sudut Y sama dengan 180. Dia sama je dengan sudut ini sudut konsep nota ni. Nampak tak? Tak nampak Yang cikgu tunjuk ni. Yang nampak awak bandingkan nota ni dengan soalan ni. Dia sengit saja, dia turun ke bawah tapi dia tetap 180. Jadi 180 tolak 51 tolak 90 darjah kan. Ini yang petak ni yang bentuk L ni 90 darjah. Tolak dengan 180 dapatlah sudut AOC. Jadi jalan kerja dia macam mana? Kita ikut yang nota tadi. Sudut AOC tambah dengan sudut AOD sama dengan 180. Lepas tu kita cari sudut AOC guna asas algebra. Kita bawa sudut AOD ni ke kanan, tambah ditolak kan. Sebab sudut AOD ni 90 tambah 51, 141. Tolakkan aja, kita dapat 39 darjah. Ini jalan kerja yang kita boleh buat. Tadi awak boleh tolak aja 180, awak dah tahu, dah faham, tolakkan saja.
Awak rancang, dapatkan jawapannya 39 darjah. Lepas tu awak susun jalan kerja je. Ia ini sudut AOC tambah sudut AOD adalah sudut bersebelahan sama dengan 180. Tolakkan dengan sudut yang diberi. 51 tambah 90. 141. Tolakkan dapat 39. Okey, untuk tambahan semak. Semak ni 39 tambah 90 tambah 51 dapat 180 darjah. Dapat 180 darjah. Okey, boleh semak guna kalkulator. 39 yang dapat jawapan tu tambah 90 tambah 51 mesti dapat 180 untuk semak. Okey, boleh salin kalau nak salin. Cikgu bagi masa. Sebelum kita buat latihan untuk subtopik ini. Okey dah. Kita buat latihan Okey, gunakan nota-nota yang cikgu beri tu di sebelah kanan tu untuk kita buat latihan ni. Tiga, lihat latihan. Dalam rajah di bawah, semua garis merupakan garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, ni garis lurus. Yang melintang ni yang bentuk T ni garis lurus. Cari X dan Y. Okey, isikan kotak kosong ni dengan jawapan yang betul. Lepas tu cari Y. Okey, gunakan nota sudut bertetang bucu dengan sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan boleh lihat di atas ataupun di sebelah nota tu, sudut bertetangan bucu dengan sudut bersebelahan. Bandingkan dengan soalan tu, cuba awak isikan tempat kosong kotak ni. Okey, boleh buat dalam 2 minit Okey, sudah? Semua sudah? Okey, apa kotak pertama kita nak masukkan tu? X tambah
30 darjah tambah berapa? Sebelum kita buat, jawapan ni 180 kan? Jadi dia berkaitan dengan sudut mana? Sudut yang ni kan? Garis ni. Garis yang condong ni. Okay, kalau sudut condong ni, dia ada Y, ada yang ni, ada 30 darjah kan? Pun 180, tapi ni Y. Kita cari yang X. Kalau X, yang tegak ni lah. Betul? Yang tegak. Mencacang ni. Garis yang mencacang ni. Ada 30 darjah, ada 30 darjah. Kita bandingkan dengan persamaan ni. Dengan gambar darjah 30 darjah, 30 darjah. X tambah. Ada kotak kosong kan? Kotak kosong ni apa? Yang bahagian ni kan? Okay, semua ni jumlah dia berapa? Kalau garis lurus. 180 darjah. 180 darjah. Maka ini sudut apa? Dia bukan sudut bertetang bucu Dia sudut bersebelahan. Boleh rujuk pada nota Sudut bersebelahan. Okay, ini apa juga sudut yang kita tambahkan semua ni, dia akan berjumlah 180. Okey, kita balik pada sifat sudut Kita dah belajar sifat sudut kan? Kita tengok video balik, rakaman video. Apa itu sifat sudut? Jadi sifat sudut ni apa? Sudut tegak kan? Sudut tegak berapa? 90 darjah. Kalau kita guna protektor tu, dia akan separuh bulat tu, dia tengah-tengah kan? Jadi tengah-tengah ni dia akan tunjuk 90 darjah kan? Dekat atas ni, 90 darjah. Kalau kita ukur guna protractor 90 darjah kan? Jadi jawapan ni 90 darjah. 90 darjah. Sama dengan 180. Seterusnya kita buat apa? X tambah, maksudnya yang ni apa? Dia tambahkan kedua-duanya. Betul? Dapat berapa? Boleh semak guna kalkulator masing-masing? Dapat berapa ya? Okey, jadi kita tambahkan dapat 127 darjah kan? Jadi kita gunakan asas algebra, tambah sebelah kanan persamaan, bawa ke kiri persamaan kan? Dapat tolak tambah, jadi tolak 127. Jadi 180 tolak 127 dapat berapa? Kita kena tolakkan dengan 180 kan? Sebab 180 ni sebelah kanan. Nilai dia ada nilai tu sebelah kanan Kita tak boleh abaikan 180. Jadi 180 tolak dengan 127 dapat 53 darjah. 53 darjah. Jadi logik tak jawapan dia 53? Logik lah, dia sudut tirus kan? Sifat sudut dia sifat tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Mesti kurang daripada 90 darjah. Sebab ini dah 37. Dia ini mesti dah 53. Jadi kalau 53 ni kita nak semak 53 tambah dengan 37 mesti 90 darjah. Sebab ni sudut tegak kan? Sebab dia bentuk L. Bentuk L kan? Bentuk L ni mesti sudut dia 90 darjah. Jadi 37 tambah 53 darjah 90 darjah. Itu untuk semak tak perlu kita tunjukkan kat sini sebab
Dia punya soalan, isikan tempat kosong je. Untuk semak, kita tambahkan 53 darjah, tambah 37 darjah akan dapat 90 darjah. Mesti 90 darjah Sebab ni sudut tegak. Sifat sudut dia, sudut tegak. Okay, seterusnya carikan Y. Berapakah Y? Okay, Y ni sudut apa? Jenis sudut apa? Bila sudut itu dia bersilang, dua garis itu dia bersilang, dia akan bentuk sudut apa? Okay, kawan awal tu bateri Syah tu dah terkeluar, internet tak berapa kuat. Ramai juga pelajar dah masuk asrama, jadi tinggal kita je lah. Okay, boleh 233 okay, kita cek. So ia pun ya betul 53 juga mengapa? Yang soalan yang jawapan pertama tu betul. Mengapa? Sebab dia lihat jenis sudut dia adalah sudut bertentang bucu. Walaupun dia sengit sikit kan, berbanding daripada nota kan. Tapi sudut Y sama dengan sudut X. Jadi 53 darjah. Jadi kita kena tengok betul-betul sebab dia akan mengelirukan kita. Dia tak semestinya tegak ikut nota tu, dia akan sengit sikit. Jadi awak kena pusing lah kertas tu pusing, awak lihat betul-betul, baru awak buat keputusan. Adakah dia sudut bertentang bucu? Boleh? Ya, tak ada soalan Okay, kita nak break dulu ke untuk masuk subtopik yang baru? Ya, subtopik ni dah habis, kita akan masuk pula garisan selari. Nak break 2 minit dulu ke atau nak terus sambung? Okay, semua dah salin? Salin? Siapa nak minum dulu ke? Ada nak buat urusan lain ke dulu? Sebelum kita sambung boleh kita rehat dalam 1 minit ke 2 minit ke? Oh dah minum. Bateri Syah masuk balik Internet kuat balik Okey. Okey, kita dah habis subtopik 8.2 sudut bagi garis yang bersilang garis bersilang. Kita boleh buat kesimpulan bahawa dua jenis sudut yang kita perlu tahu bila dua garis atau dua tembereng itu bersilang antara satu sama lain, dia akan membentuk sudut bertentang bucu. Jadi sudut bertentang bucu ni dia sudut dia sama dia bertentang
dia sama. Lagi satu, sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan ni jumlah dia 180 darjah. Dan sudut bersebelahan ni juga dikenali sebagai sudut apa? Sudut garis lurus. Sudut garis lurus, ataupun nanti kita dah belajar sebelum ni, dia sudut apa? Sudut pelengkap kan. Ada sudut pengenap, ada sudut pelengkap, pengenap dan sudut konjugat. Jadi sudut garis lurus ni popular ni, dia banyak nama. Dia ada banyak nama ikut di mana dia terletak, macam mana dia punya bentuk persamaan dia. Dia boleh jadi garis lurus, dia boleh jadi sudut pelengkap, dia boleh jadi sudut bersebelahan. Okay. Untuk konteks soalan topik ni, bila dia bersilang je, dua garis tu bersilang je, dia dipanggil sudut apa? Sudut bersebelahan. Tapi dia semua tu jumlah dia 180. Semua 180 Baik. Okay, selanjutnya kita pergi sudut bagi garis selari dan garis rentas lintang. Sudut bagi garis selari dan garis rentas lintang. Kita pergi terus kepada contoh soalan. Kena pasti garis selari dan garis rentas lintang dalam rajah berikut. PQ dan RS. Selalu ni ada anak panah anak panah. Ini garis apa? Garis selari kan. Garis PQ dan RS ni dia sentiasa seiring dan sejalan. Dia seiring dan sejalan Dan dia tidak akan bertemu sampai bila-bila Boleh bertemu tak garis selari? Tak boleh Bertemu ni maksud dia bersilang. Tadi kita belajar dia bersilang kan. Lawan bagi garis selari adalah garis bersilang. Jadi garis PQ dan garis RS tidak akan bersilang sampai bila-bila. Dia akan seiring sejalan je, tapi dia tidak akan bertemu sampai bila-bila. Jadi kalau PQ ni kita panjangkan, RS ni kita panjangkan sampai planet Mahrid ke, sampai di bola ke, sampai apa, lubang hitam ke, atau galaksi-galaksi lain, sampai sepadan galaksi ni, dia tidak akan bertemu dia akan tidak akan bertemu. Jadi PQ dan RS ialah garis selari. Maka bila ada garis AB bersilang dengan garis selari, dua garis selari ini dipanggil garis rentas lintang. Itulah punca nama dia, garis selari dan garis rentas lintang. Boleh faham garis selari ni dia seiring sejalan dan dia ada anak panah, ciri-ciri dia, dan dia tidak akan bertemu. Sebaliknya garis lintang ni dia akan bersilang kepada dua-dua garis selari itu, PQ dan RS. Okey, ini konsep dia. Contohnya kita terus kepada sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okay, daripada konsep ni terbentuklah 3 jenis sudut. Okay, ada garis selari, 2 garis selari, ataupun 3 garis selari, atau 4 garis selari. Lepas tu dia bersilang dengan garis rentas lintang, dia akan terbentuklah sudut sepadan, sudut selang-seli, sudut pedalaman. Okey, sudut sepadan, sudut selang-seli, sudut pendalaman.
Okey, apakah sudut sepadan? Sudut sepadan ni dia berbentuk huruf F. Maksudnya sudut P dan sudut Q adalah sama. Kalau awak nampak je bentuk sudut macam ni, dia adalah sama. Boleh? Dia bentuk F kan? Perasan tak dia bentuk F? Maksudnya dekat sendi ni ada sudut P, sudut Q, lepas tu ada huruf F. Ni dia panggil sudut sepadan dengan bentuk F. Baik, sudut selang-seli bentuk apa pula? Bentuk Z. Jadi sudut sepadan ni, kita tengok pada soalan ni, mana dia bentuk F? Mana dia bentuk F? Ini P, B, R, B. Dia F terbalik Kita tengok nota F dia yang asal ni kan. Kita terbalikkan dia, pantulkan dia, kita terbalikkan. Jadi dia bentuk R, P, B. Jadi sudut P dan sudut V adalah sama. Okey, inilah sudut sepadan. Sudut V dan sudut P adalah sudut sepadan. Jadi kalau awak lukiskan, ambil pensel, awak boleh lukiskan bentuk F. Nampak tak bentuk F? P, awak gariskan P ujung ke garisan ni, garis rentas lintang ni sampai sini. Lepas tu awak gariskan ke B dengan pensel. Macam awak boldkan lah, awak hitamkan. Lepas tu W ke R. Awak nampak bentuk F Lepas tu sendi dia dekat sudut P dan sudut V. Jadi sudut sepadan ni adalah sudut V dan P. Boleh? Okay, selanjutnya sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni bentuk Z. Bentuk Z Jadi dekat sendi dia, dekat huruf Z tu, sudut ni sudut P sama dengan sudut S. Okey, bandingkan soalan. Manakah sudut selang-seli? Cuba awak cari. Ini macam apa? Mencari benda yang tersembunyi kan? Manakah sudut selang-seli? Bandingkan nota selang-seli ni, sudut selang-seli ni dengan soalan ni. Cuba awak lukiskan bentuk Z. Lepas tu awak lihat di manakah yang berada di sendi Z itu. Di sendi ni maksudnya dekat bucu Z. Dapat tak? Okey, mana bentuk Z? Sudut apa yang bentuk Z? Okey, boleh respon dekat chatting, siapa yang dapat. Manakah sudut selang-seli? Faham soalan Sudut yang sama sudut antara dua sudut tu dia sama, boleh awak nyatakan mana sudut yang sama tu. Boleh tulis seperti jawapan A tu. Sudut apa-apa dan sudut apa. Jadi kita lihat V ni apa? Sudut P dan S kecil sangat Jadi kita bandingkan, kita gariskan P ke
garis rentas lintang, turun ke bawah ke titik W, lepas tu kita gariskan W ke S, bentuk Z kan. Jadi sudut dia apa? W dan sudut W dan sudut P kan. Betul. Kita gariskan P ke pucuk ataupun ke titik yang ada garis rentas lintang, turun ke W, ke titik W, lepas tu kita lintangkan W ke S. Jadi kita lihat bucu dia, sudut W dan sudut P. Betul? Jadi kita dapat sudut W dan sudut P. Okey. Boleh? Okay, salin dulu. Kalau buat lukis dia dekat gambar raja yang ni, bentuk F dan bentuk Z bentuk F dan bentuk Z. Jadi di bucu tu itulah sudut dia. Antara bucu tu itulah sudut dia yang membentuk abjad F dan Z tu. Okey, seterusnya awak cari sudut pendalaman. Sudut pendalaman ni dia bentuk U bentuk U. Jadi bentuk U macam ni Ini nota yang ketiga, jenis sudut yang ketiga. Sudut pendalaman ni dia bentuk U Jadi sudut tu dia dalam U tu. Dan dia bertentangan Jadi sudut T tambah dengan sudut U ni lain sikit sudut. Untuk jenis sudut pendalaman ni dia kena tambah sudut T dengan U berjumlah 180 darjah. Berjumlah 180 darjah. Tak semestinya garis lurus garis lurus tadi kita belajar 180 darjah kan. Sudut pendalaman pun dia 180. Ada dua jenis sudut yang 180 darjah Satu sudut pendalaman, lagi satu sudut garis lurus ataupun sudut bersebelahan Jadi T campur U 180 darjah. Jadi awak cari dekat sini mana yang sudut pendalaman. Okey, boleh share, boleh kongsi ataupun respon dekat chat apakah jawapannya sudut pendalaman. Respon dekat sudut pendalaman dekat chat sudut pendalaman dia apa. Okey. Okey, sudut P dan Q. Boleh. Terbalik pun tak apa P dan Q atau Q dan P. Okey, lain dapat Iman, Syah, Amran dapat Senang aja kan. Kita kena tentukan dulu bentuk sudut dia. Baru kita kira nilai sudut sepan ni. Ataupun sudut Q dan P ataupun sudut P dan Q pun boleh Tak kisah. Okey, C. Okey, terusnya kita pergi cari saiz sudut Boleh? Okey, terus kita terus pergi C. Berdasarkan rajah di bawah, cari nilai P dan Q. Okey, awak bandingkan dengan nota dengan nota, apakah jenis sudut ni? Bentuk F, bentuk Z atau bentuk U? Baru kita dapat jawapannya P. Kita bandingkan dengan sudut yang lain. Sudut mana yang sama dengan sudut P? Okey, cikgu bagi contoh dulu. Atau nak tolong buat, cikgu bagi contoh dulu Jadi kita lihat sudut P, lepas tu bawah dia 83. Adakah ni sudut apa? Sepadan? Adakah sudut sepadan? Kita tanya balik. Lepas tu kita buat analisis, kita buktikan dengan buat bentuk F. Adakah dia bentuk F?
Bentuk F kan? Bentuk F. Tapi F dia terbalik. Start daripada nota F macam ni kan. Ini F terbalik. F dia, yang atas dia ke bawah. Di sudut ni berapa? Okay, kalau sudut sepadan dia sama kan? Sama. Jadi sudut P sama dengan 83 darjah. Dekat jawapan ni 37 awak betulkan 83 awak tulis 83 ni silap ni. Okey, seterusnya sudut Q. Okey, sudut Q apa jenis sudut ni? Bila ada dua garisan selari dan ada dua garis rentas lintang ni akan bentuk apa? Bentuk F, bentuk Z atau bentuk U? Bentuk U kan? Jadi bentuk U pada sudut pendalaman. Jadi sudut pendalaman, jumlah antara sudut dalam ni, jumlah sudut dia 180. Jadi Q berapa? Q berapa? Q berapa? Jadi dah tulis 83 Ini silap. Okey, dapat Q kan berapa? Okey, jadi sudut ini sudut pendalaman kita bandingkan dengan ini, dia bentuk U Kita garis satu garisan melintang, lepas tu mencacang, lepas tu melintang balik. Bentuk U kan. Jadi 62 darjah tambah Q 180. Jadi Q berapa? DQ 180 tolakkan dengan 62 kita akan dapat 118. Betul tak 18? Bila semak guna kalkulator masing-masing dapat tak 118? Jadi awak tolakkan dengan 180 dapat 118. Lepas tu awak buatkan jalan kerja dia macam ni. Kena tunjukkan jalan kerja PT3 kena tunjukkan jalan kerja macam ni. Tunjukkan. Okey, baik, sudah. Kita terus kepada D. Okey, tentukan jenis sudut dia dulu. Sudut pendalaman bentuk F ataupun ada sudut sepadan bentuk F. Sudut selang-seli bentuk Z
atau sudut pendalaman bentuk U. Okey, S. Berapakah sudut S size dia? (121) sebab dia bentuk sudut apa? Sudut sepadan bentuk F. Bentuk F dia terbalik bentuk dia terbalik, dia 121. Okey, selanjutnya ni sudut T sudut T, betulkan, cuba betulkan dulu sudut T ni. Dalam kerja awak apa? Q Q tu ubahkan jadi T ubahkan jadi T. Ubahkan bentuk T, cikgu betulkan dulu. Ini tadi 83. Jadi T ni kita lihat bentuk dia bentuk apa? Okay, cuba awak gariskan bentuk apa? Huruf ni huruf apa? F, Z atau U. Jadi kita boleh lukiskan satu garisan guna pensel, awak gariskan atau guna pen. Gariskan bentuk dia ni bentuk apa? Dia bentuk Z kan? Jadi bentuk Z sudut berselang-seli. Maksudnya dia sama dengan 50 darjah. Sudut ni sudut berselang-seli. Boleh? Yang bentuk Z ni mesti hati-hati. Z tu mesti salah satunya dia di sini dia selari Sini selari, sini selari. Lepas tu yang mencacang ni mesti garis rentas lintang. Garis rentas lintang. Maksudnya nak bentukkan huruf Z, dua garisan yang melintang ni dia selari dengan garisan yang di bawah ni. Baru dia bentuk Z. Boleh? Lepas tu yang mencacang ni dia garis rentas lintang. Baru dia dah bentuk Z Boleh? Pastikan garis lurus tu. Garis yang selari tu. Jadi dia 50 darjah. Okey, ada soalan nak tanya? Kita ada lagi satu latihan. Kita cuba buat latihan Tak ada Tak ada. Okey, kita cuba kefahaman kita dengan buat satu latihan. Awak bandingkan dengan nota-nota yang sebelah kanan yang cikgu beri dalam buku kerja untuk buat soalan ini Okay, kita buat dalam masa 3 minit. Boleh? Okay, tips dia sudut ni ada sudut apa? Sudut sepadan. Lepas tu dia ada sudut berselang-seli. Awak boleh pilih mana yang sudut mana yang awak boleh buat yang sesuai, yang mudah, yang cepat itu terpulang pada awak nak buat. Lepas tu ada sudut ataupun segitiga ada segitiga ni. Jadi segitiga ni jumlah sudut dia dalam ni semua berapa? 180 Bila awak campurkan segitiga dalam sudut dia semua mesti berjumlah 180 darjah. Itu tips dia. Okay, kita cari G dulu. G tu awak cuba bentukkan huruf apa? F,
bentuk Z atau bentuk U. F untuk apa? Sudut sepadan. Z sudut berselang-seli. U sudut pendalaman. Okey, kita cari G dulu. G dulu. Cuba awak cari bentuk dia. Dia mesti ada soalan dia garis lurus ni garis lurus. Sebab dia bersilang kan. Dia bersilang. Ni bersilang. Lepas tu yang ni ada anak panah. Ni maksudnya dia sentiasa garis lurus. Jadi dia 190. Dia tak beritahu dalam soalan Bila selari je, maksudnya jumlah sudut dia 180. Ni 180. Ni 180 135 campur sudutnya ni QSY ni 180. Tapi kalau tak mau kira banyak kira, cari bentuk yang mudah untuk terus dapat jawapan dia. Contohnya ni. Bentuk apa ni? Okay, soalan ni dia dah arah sederhana lah. Dia dalam kategori arah sederhana Dia dah hampir kepada soalan kebat lah. Okay, siapa dapat G? G berapa? Okay, jawapan lain. Ada tak dapat jawapan lain? Kita bincang. Nanti kita bincang. Okay, semak jawapan balik. Semak guna kalkulator. Betul tak G ni berapa? Yang lain dapat? Dapat tak? Soalan yang G dulu. Yang G dulu kita buat yang G dulu Okay, kalau keliru awak keluarkan ataupun awak lukiskan bentuk-bentuk U ke, F ke ataupun bentuk U, Z ataupun F Tapi kalau yang mudah ni awak tengok ada bentuk U situ V ni X, nampak tak? Nampak Jadi kalau kita keluarkan bentuk U
Perasan tak ada bentuk U? Bentuk U bentuk U. Saya cuba nak lukis tak ada pula dia punya gambar dia. Okey. Ada sini. Ni kurang lah. Dia mesti selari dia tak boleh ni macam ni. Nak selarikan senang je. Ambil garis, pembaris, turunkan ke bawah. Ni dia punya tu. Okay. Sekarang ada alat tu alat tu yang boleh selarikan. Dekat kedai buku ada jual yang boleh kita garis selari guna pembaris dia. Yang khas kan. Siapa ada? SPM besar kena gunalah kalau nak guna. Okey, lepas tu G ni 135. Jadi sudut pendalaman ni lebih mudah Selain habis tu ada bentuk apa? Bentuk Z Bentuk Z pun ada, tapi bentuk Z tu ada kena kira banyak Awak kena cari pilihan yang cepat tak dapat. Jadi 100 jumlah sudut pendalaman ni 180 kan? Tolak dengan 135. Dapat berapa? 45 ke 35? $45 Betul tak 45? Sebab jumlah sudut ni kita campurkan 135 tambah G mesti 190 kan. Jadi 180 tolak dengan 135, 45 kan. Okey, lepas tu awak pasang lagi satu ada segitiga kan. Kita guna segitiga tu untuk kita cari F. Okey. Ya, ada segitiga kan di sini kan. Lebih kurang kat sini. Garis. Bengkok lah. Tujuan kita nak dapatkan T. Tapi sini 110 kan. Bila ada garis lurus kat sini, maksudnya ini 120 tolak dengan 190 akan dapat sudut yang sebelah G ni. Okey, berapa sudut tu? $79 kan? 79 darjah. Okey, G tadi kita dapat 45 darjah. Jadi sudut ni berapa? Sudut segitiga, jumlah dia semua mesti berapa? 180. Kalau segi 4, berapa? 360 darjah. Kan? Jadi ini 45 darjah, 79 darjah. Jadi nak dapatkan sudut yang sebelah T ni,
180 tolak 45 tolak 79 kan? Dapat berapa? 180, sudut segitiga ni jumlah dia 180 kan? Tolak 45 tolak 79 dapat berapa? 56. Jadi awak perasan ni garis selari ni garis lurus Jadi 180 tolak 56 dapat T. 180 tolak 56 darjah dapat T dia. Boleh? Ya, 124. Betul Afiq. 124. Betul Jadi awak lihat satu soalan sederhana ni dia ada segitiga, luas ada segitiga, ada bentuk U. Awak boleh guna juga sudut berselang-seli. Tapi awak pilihan lah. Nak guna sudut selang-seli pun boleh. Maksudnya soalan sederhana ni dia ada 2-3 kaedah. Terpulang pada pelajar nak pilih mana. Cara yang mana yang lebih senang dan lebih mudah. Ataupun yang lebih sukar. Tapi kalau lebih sukar, mungkin masa akan lebih panjang lah itu antara contoh soalan. Untuk sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut apa? Pendalaman. Okay, ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Kita ada. Nanti kita akan mula balik. Cikgu dah mula sebulan ni kita buat 3 kali kelas. Sebelum ni kita buat 2 kelas kan. Okay, kita akan mula balik bulan 6 ni. Bila kita nak mula? Bulan 6 ni mungkin 11 bulan 6 Jadi bersedia untuk kuis untuk topik ni Untuk topik ni kuis dia 11 bulan 6. Sebelum kita buat kelas topik baru, kita akan buat kuis dahulu untuk topik ini dalam masa 5-6 minit lah. Kejap je. Kita dah buat kuis semua, lepas tu awak boleh lihat markah awak. Lepas tu kita akan masuk topik baru. Boleh? Okay, tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Kita masih raya lagi kan? Siapa nak raya ni nanti? Ada nak tak pergi rumah siapa lagi? Tak pergi lagi? Semua dah pergi dah rumah? Saudara? Semua dah pergi Semua dah dah katam lah semua. Semua dah rumah dah pergi Okey, nanti kita akan jumpa lagi. Rakaman siapa yang belum hadir kelas, siapa yang tak hadir kelas, boleh lihat rakaman video Cikgu dah sediakan dalam pautan tu. Awak tengok, lepas tu awak boleh buat kuis yang belum awak buat. Jadi kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Okay, bye-bye. Selamat petang. Bye. Bye-bye.